Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimah para jemaah yang dirahmati dikasihi lagi sayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh keberkatan ini. Allah taala tempatkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan rahmat, kasih sayang, indah dan taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh berjemaah dan dapat kita meneruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah kita lihat surah An-Nisa, sambungan surah An-Nisa, ayat yang ke-60 dah. Kita masuk ayat yang ke-60. Baik. Walaupun ayat ini dia masih sama lagi pada ayat yang lepas, iaitu Allah Ta'ala ceritakan sesiapa yang berpaling daripada kitabullah dan sunnah. Kerana mereka mengambil hukum daripada selain daripada Allah Ta'ala yang turunkan, iaitu Al-Quran dan juga sunnah, maka mereka bukanlah seorang muslim. Bukan seorang muslim yang sejati. Subhanallah. Hari ini kita lihat dah, ya. Kita masyarakat Islam suka mengambil kepada hukum-hukum yang kita panggil daripada sivil berbanding kepada hukum syar'iyah. Silap banyak ya. Sebab kita mesti berpandukan pada Al-Quran dan juga sunnah. Sivil tu kadang-kadang terlepasnya, lepas daripada hukuman ya. Allahu Akbar. Sebab kadang-kadang ada benda yang tidak sama antara bila hukum syar'iyah dan juga hukum sivil. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita lihat kepada ayat yang seterusnya. Jadi Allah jelaskan keadaan orang yang menghukumkan selain daripada Allah Ta'ala Rasul ni, mereka ini daripada golongan munafik. Allahu Akbar, ya. Daripada golongan munafik. Ya. Jadi tengah ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. Baik. Jadi maka Allah Ta'ala jelaskan. Ini pada orang munafik, kerana peristiwa ini pernah berlaku ya. Pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Mereka tak nak ambil hukum daripada Nabi SAW. Sebaliknya, mereka cari yang orang bukan Islam, terutama daripada golongan masa tu yang nampak hebat, golongan Yahudi. Mereka ambil daripada penita-penita tersebut untuk menghukumkan. Dan kadang-kadang kita hukuman mereka itu bercanggah dengan syariat Islam. Allahu Akbar. Baik, wa idza qila lahum, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka ni maksudnya adalah orang munafik itulah yang tak nak kepada hukuman Allah Ta'ala dan Rasul tadi. Baik. Baik, ya. Apa yang dikatakan mereka? Ta'alau. Marilah kamu supaya tunduk Tunduk kepada apa? Ma anzalallahu wa rasulih wa ila rasulih. Tunduklah kamu kepada hukum yang telah Allah Ta'ala turunkan dan kepada hukum Rasul. Apa jadi? Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Tu ya. Apa jadi? Nescaya kamu akan melihat orang-orang munafik. Orang munafik ya, menghalang manusia dengan sekuatnya dari mendekati kamu. Jadi ya, ada di kalangan sahabat ni, maka mereka ni diperdayakan oleh puak-puak munafik. Sebab munafik mereka tak suka kepada Nabi SAW. Sebab mereka bermusuh secara dalaman.
Terutamanya apabila Nabi SAW sampai di kota Madinah, kalau kita lihat Abdullah bin Ubay bin Salul, dia rasa kedudukan dia sebagai pemimpin itulah terancam. Sebab semua 7 bulan Nabi belaka, dia telah dipinggirkan. Jadi dia tak setuju yang dalam hal yang tersebut. Baik, jadi sini maka Allah jelaskan keadaan mereka ini bila dikehendaki supaya hukum-hukum antara mereka tadi, hukum antara mereka tadi dihukumkan kepada Nabi SAW. Baik, kalau kita lihat dulu ceritanya, ada seorang Ansar, lelaki Ansar dan seorang lelaki Yahudi, mereka bergaduh. Jadi orang Yahudi itu kata, antara aku dan engkau ada Muhammad. Orang Yahudi itu dia cadangkan, dia kata Muhammad. Sebab apa? Dia setuju. Tapi orang Ansar itu kata apa? Antara aku dan engkau ada Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ni siapa? Pendeta Yahudi, orang besar Yahudi. Jadi mereka ni mana sahabat ni juga, bukan kata dia tu juga, tapi dia didorong oleh orang munafik. Orang munafik yang ada tengah-tengahnya. Maka kata, buat apa Nabi? Pergilah kepada pendeta ni. Pendeta ni mereka ni boleh hebat. Mereka ni dah ada kitab lama dah. Orang Nabi ni baru lagi. Kata, seolahnya Nabi tak ada ilmu. Nabi tak ada pengetahuan. Itulah perbuatan mereka melayan Nabi sedemikian. Itu di antara sebab turunnya ayat-ayat dalam slot yang kita baca ini. Baik, malahan dalam ayat lepas Allah jelaskan yuriduna ayatahakamu ila taghut. Mereka hendak berhakim, iaitu dapat hukum daripada taghut. Taghut ni maknanya orang yang bukan Islam. Kalau taghut ni banyak, termasuklah sembahan-sembahan sebalik Allah Ta'ala, tu taghut juga. Makna yang jauh menyimpan daripada agama, itulah taghut. Dan mereka ini menghalang, yasudduna anka sududa. Mereka menghalang manusia dengan sekekuatnya dari mendekati kamu, iaitu supaya orang yang nak dapatkan hukum tadi tidak berpegang dengan hukuman ataupun hukum yang diletakkan oleh Nabi SAW. Mereka ni samalah seperti orang yang sombong, takabur. Kenapa? Menganggap Nabi SAW ini tak ada apa benda. Dan ini kalau tengok sama seperti dalam surah Luqman. Dalam surah Luqman ayat 1, ba'da billahi syaitanir rajim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Hampir juga tak? Kata mereka, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang diturunkan Allah, iaitu Al-Quran, isi kandungan Al-Quran. Mereka menjawab, tidak. Ini orang sombong. Tidak. Tapi kami hanya mengikut apa yang kami dapati nenek moyang kami dahulu lakukan. Itu di antaranya sebab manusia salah, sebab amalan nenek moyang. Kita pun pernah lihat juga dah. Sebab kita juga, kita tahu masih lagi kita, walaupun tak banyak macam dulu, masih lagi di kalangan kita ni, orang Melayu kita berpegang dengan adat. Adat boleh selagi mana ia tidak melanggar syariat, tidak bercanggah dengan syariat, tidak menjadi masalah. Ada adat-adat Melayu yang kita kata apa, yang mulia, yang sama, malahan atau sejajar yang dituntut oleh Islam. Cuba lihat, kanak-kanak, kanak-kanak apa kita apa, dididik supaya menghormati orang tua. Tengok, itu dulu. Sekarang dah berbeza dah. Seorang tua pula nak kena hormat kepada budak lah. Yalah, sebabnya banyak ada perkara-perkara yang diubah tu lah. Baik. Jadi berpegang dengan apa yang hak nenek moyang tadi, itu menjadi adat dah. Orang jahiliah sebab sejak dahulu. Dan termasuklah ni, apabila mereka ini nak menyelesaikan satu masalah, mereka lebih gemar lagi kepada yang mendekati pada adat berbanding pada hukum syariat yang diturunkan dalam kitab dan apa yang diputuskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka jelas berbeza dengan orang yang beriman. Mereka ini berbeza. Sebab tu kalau tengok surah Nur, Allah Taala cerita beza mereka ini sebab apa? Mereka yang turut orang munafik, hampir samalah perangai mereka dengan munafik juga. Baik, dalam surah Nur ayat 1, ba'da billahi syaitanir rajim, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi
liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Tengok orang beriman, sifat macam mana? Sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin, dia orang beriman ya, bila mereka dipanggil kepada Allah maksudnya untuk menghukumkan dengan kitab Allah dan Rasulnya, itu sunnah baginda, supaya Rasul mengadili di antara mereka. Lalu dia mengucapkan, kami mendengar dan kami patuh. Tu mereka terima apa yang diputuskan oleh Nabi SAW. Jadi Allah jelaskan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang yang berjaya. Siapa? Orang ikut perintah Nabi SAW. Itulah. Baik. Jadi ini kalau kita lihat peranan orang munafik ni cukup besar dalam nak membinasakan umat Islam. Itulah yang kita takut zaman sekarang mudah. Sebab kita tak boleh tuduh orang tu sebagai munafik, tapi kita sifat-sifat nifak tu banyak ada pada manusia sekarang. Kita lihatlah seperti yang Nabi SAW menjelaskan. Ada hadis mengatakan 3 sifat, ada mengatakan ada 4 sifat. Tapi saya kata kalau nak tengok yang paling banyak sekali, tolong lihat kitab Mukasyafatul Qulub. Tu dah ada di terjemah ke Melayu kita lah. Nama kita ada penenang jiwa. Tu yang diambil daripada pandangan Imam Ghazali. Imam Ghazali rahimahullah tu ada berapa helai tu. Bukan 3. Saya kata bukan 3 perkara, bukan 4 perkara je. Banyak perkara lagi yang Imam Ghazali dijelaskan. Itu sifat nifak yang ada. Malahan kalau kita lihat seolah-olahnya macam seorang tu susah nak terlepas daripada sifat nifak. Allahu Akbar ya. Allah mahfazna minhum ya. Moga Allah Taala selamat kita daripada angkara mereka ini. Baik. Jadi di sini jadi maka Allah Taala menjelaskan mereka ini apabila dikatakan kepada orang munafik itulah ta'alau tadi, marilah, iaitu menghukumkan dengan apa yang diturunkan oleh kitab Allah dan juga apa yang diputuskan oleh Rasul di antara percanggahan mereka itu ataupun dalam perdebatan mereka. Tapi apa jadi? Di antara sahabat-sahabat mereka ni yasudduna anka sududa. Mereka mereka menghalang orang lain dengan sekuat dan sungguh-sungguh supaya jangan mendekati Nabi SAW. Itulah. Baik. Jadi kemudian Allah Taala mencela keadaan munafik tadi. Tengok ayat seterusnya, Allah Taala mencela. Subhanallah ya. Kalau kita lihat dalam ayat Quran ni, kita tengok betul-betul orang munafik ni, ya Allah. Yang Allah sebut apa? Mereka ni akan berada di dasar api neraka nanti pada hari kiamat. Allah berkata, innal munafiqina fi darkil asfali minas safilin. Itulah ya. Dasar ni malah orang panggil dah, kalau kita panggil kuali pun panggil pantat dia, bawah sekali. Itulah tempat orang munafik nanti. Allahu Akbar ya. Sebab apa? Hak neraka ni pun sebab dia kita kata apa, macam dia ada tahap dia macam poyok kukusan tak? Hak bawah tu api berat lagi. Hak atas tu dia naik wap je. Tu. Tapi jangan bayangkan api neraka macam tu. Nak kata apa? Hak yang bawah tu lebih teruk lagi. Hak bawah lebih teruk lagi. Kalau kita nak masak yang bawah dulu kan, baru masuk yang atas. Itulah teruknya mereka Orang munafik ni tak ada tempat di sisi Allah Taala. Allahu Akbar. Kita tengok kemudian celah Allah Taala terhadap orang munafik. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Inilah orang munafik ni, dia banyak buat helah. Banyak buat helah tengok Allah jelaskan Allah mencela orang munafik ni. Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim. Baik maka bagaimanakah halnya apabila mereka, yakni orang munafik ditimpa satu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Jadi apa yang Allah maksudkan sini adalah, iaitu bagaimanakah jadi dengan keadaan mereka, keadaan munafik tadi, bila mana takdir yang Allah timpakan kepada mereka, sehingga mereka terpaksa
merayu meminta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat berbagai musibah yang datang silih berganti, mereka akan cari Nabi. Cari apa sekadar. Kenapa? Nak minta sendiri mereka rasa tak boleh. Ini sebab dosa-dosa mereka. Baik, kita lihat cerita Fir'aun dengan Nabi Musa AS. Cerita Fir'aun setiap kali musibah yang menimpa, tu. Sebab semua ada 9 ayat Allah sebut kan. Makna 8 je. Sebab yang ke-9 tu tenggelam dalam laut 8 kali tak. Setiap kali musibah yang turun, maka dia akan jumpa Nabi Musa. Kenapa dia sendiri? Sebab dia mengaku Tuhan. Kenapa dia tak ubah sendiri? Dia kata apa kepada Nabi Musa? Doalah kepada Tuhanmu. Dia tak kata Tuhan dia pun. Doalah kepada Tuhanmu, jika diangkatkan azab ini, aku nak beriman dan aku akan bebaskan Bani Israel. Sampai 8 kali itu tak pernah sekali pun beriman. Tak pernah pun dia membebaskan Bani Israel. Bani Israel ini tetap jadi hamba. Tetap jadi hamba kepada puak Kipti masa zaman Fir'aun tadi. Inilah kalau kita lihat ni, Allah cerita semua dalam Quran supaya puak-puak Bani Israel juga kita panggil sebab puak Bani Israel puak Yahudi supaya mereka ingat balik tu. Zaman nenek moyang mereka tu, kalau Allah tak selamat, mereka tak adalah hari ni. Ditindas oleh Fir'aun. Kalau Fir'aun sembelih semua habis belaka. Sebab Fir'aun sembelih anak-anak Bani Israel 2 kali. Ada saya sebut dah. Kali yang pertama tu masa kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Sebab dia mendengar dia panggil tukang tilik tukang tilik dia menilik kerajaan Fir'aun akan jatuh di tangan anak Bani Israel. Tu. Jadi dia perintah sembelih belaka. Dia perintah sembelih belaka yang lelaki, dia biar yang perempuannya hidup. Itu kali pertama. Kali yang kedua tu bila mana Nabi Musa AS dia balik daripada Madian. Sebelum tu Nabi Musa tak dapat wahyu sebagai rasul lagi. Balik pada Madian jadi rasul. Kemudian Nabi Musa pergi dakwah Fir'aun sekali lagi. Zaman tu dia perintahkan supaya bunuh anak-anak Bani Israel, anak lelaki mereka, supaya tak ada kekuatan untuk lawan dengan dia nanti. Allahu Akbar. Ini pun sama Allah jelaskan keadaan orang munafik tadi. Bila timpanya musibah ke atas mereka, apa jadi? Summa ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Ini pembohongan daripada puak munafik. Sebab itulah yang pertama sekali dalam setiap hadis Nabi SAW cerita orang munafik, yang pertama sekali, idza hadasa kadzdzaba. Tu. Bila bercakap bohong. Itu poin munafik. Bila bercakap bohong. Itu yang pertama sekali yang bila letak. Allah, kalau hari ni kita tengok ramai mana hak dia bercakap bohong. Daripada pihak atasan sampai ke bawah, cakap bohong banyak. Allahu Akbar. Tu. Baik, semajauka, kemudian mereka datang kepadamu ya Muhammad. Datang kepada Nabi Muhammad sebab apa? Nak minta syafaat kepada Nabi. Tu yahlifuna billah. Tu sambil mereka bersumpah. Sumpah berapa? Billah, demi Allah. Tu kata demi Allah, in aradna illa ihsana wa taufiqa. Kami sekali-kali tidak berkehendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Seolah Nabi tak pandai bagi mereka tu. Yang mereka pergi jumpa kepada puak Yahudi tadi sebab apa? Sebab kata mereka apa? Mereka nak apa? Penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Macamlah Nabi tak boleh buat. Allahu Akbar. Ini juga kalau kita lihat cerita 3 orang sahabat Nabi dalam peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk 3 orang sahabat Nabi yang mereka ni niat mereka nak pergi perang tapi terlewat. Terlewat sebabnya masa tu buah-buah kurma sedang masak tu, ambil dulu, kata nanti kita lepas selesai kita pergilah, sempatlah. Tiba-tiba dah dalam mereka buat siap-siap nak pergi, dengar Nabi dah dalam perjalanan pulang dah. Allahu Akbar. Bila Nabi SAW berada di Masjid Nabawi, tu, maka marilah puak-puak munafik lain, mau bersumpah semua tu, mereka bagi helah dan sebagainya.
Niat cerita sama je lah. Mereka pergi helah, nak lepaskan diri. Tapi 3 orang sahabat Nabi ni cerita benar betul. Cerita benar hak betul. Tapi mereka ni Allah Ta'ala uji mereka. Mereka diboikot selama 50 hari. Nabi tak bagi sahabat-sahabat cakap, tak bagi bergaul dengan mereka selama 50 hari. Tu cerita mereka itu ada dalam satu Nur. Ada cerita mereka. Okey, baik. Baik ya. Jadi makna ni Allah jelaskan ketika mereka perlukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan datang merayu, memohon maaf hingga mereka sanggup bersumpah. Iaitu dengan kata mereka pergi mendapatkan hukuman ataupun penyelesaian daripada orang lain. Orang lain maksud daripada Yahudi lah. Pada orang lain tu, mereka tinggalkan Nabi SAW. Sedangkan yang mereka minta itu musuh-musuh mereka sendiri. Tak bukan kata mereka apa? Sebab di sana nak kebaikan dan perdamaian. Itu. Subhanallah. Persoalannya, adakah Nabi SAW mengajar manusia supaya bersengketa? Mengajar manusia supaya ataupun tidak boleh berdamai? Allahu Akbar. Sedangkan kita lihat, bila Nabi SAW sampai saja di Madinah, Nabi jadikan antara Muhajirin dan Ansar sebagai sahabat, jadi lebih pada adik-beradik. Nampak? Nabi buat begitu. Dah. Tapi kalau orang munafik, itulah perangai mereka dah. Jadi mereka ni buat helah supaya Nabi SAW maafkan mereka. Itu je. Jadi seolah mereka berkata kepada Nabi, kami berpura-pura. Pergi sana pura-pura je. Bukan kami yakin kebenaran keputusan tersebut. Padahal mereka berpegang. Inilah apa? Saya kata bahayanya orang munafik. Setiap masa zaman Mekah tak ada munafik. Saya beritahu tak ada munafik. Yang ada hanya Islam ataupun kafir saja. Dua tu je. Tapi bila Nabi SAW sampai di kota Madinah, inilah mula timbulnya munafik. Timbul munafik. Sebab mereka ni ambil jalan tengah. Jalan tengah dah. Pertamanya mereka benci kepada Nabi, jadi mereka berbaik dengan musuh Nabi. Orang bukan Islam. Dan mereka baik dengan Nabi supaya mereka ini tidak mereka selamatlah. Jiwa, harta mereka selamat. Sebab kalau mereka tidak Islam, mereka puasa apa? Mereka tergugat kedudukan mereka. Nyawa mereka tergugat dengan Islam. Sebab bila berperang, mungkin mereka akan kena harta mereka juga akan dirampas. Jadi mereka mengaku Islam, tapi dalam hati betapa bencinya mereka pada Islam dan Nabi SAW serta sahabat-sahabat Nabi SAW. Allahu Akbar. Sebab tu kita tengok, apabila Nabi SAW keluar nak pergi perang Uhud, apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul dengan puak-puak dia? Tu mereka tu pergi nanti yang mulia di kalangan kami akan menyingkir yang hina di kalangan mereka. Allahu Akbar. Dia rasa puak-puak Nabi tu orang hina. Yang mereka ini adalah orang yang aizzah dengan ayat Quran dia. Orang yang mulia. Itulah. Mereka akan menyingkirkan Nabi itu, akan mengusir Nabi daripada Madinah. Sampai gitu ya. Tu. Atau perancangan mereka tadi. Baik. Baik, dan ini kalau kita lihat keadaan orang munafik ni amat berat. Kalau kita lihat dalam surah Baqarah awal-awal lagi dah. Bila Allah sebut Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fih. Mana Al-Quran kitab yang tidak diragukan kesahihannya. Kemudian menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa tu. Jadi mereka mendapat apa ni? Mereka mendapat rahmat daripada Allah Taala, mereka beriman. Ulaika humul muflihun. Sampai situ. Baik, kemudian Allah sebut innal ladzina kafaru. 2 ayat je orang kafir. Kemudian Allah tentang munafik banyak sekali. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Tu. Antara manusia munafik itu. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kiamat. Kemudian Allah kata apa? Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu bukan beriman sebenarnya. Tu. Fi qulubihim maradun,
dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Nifaq. Kebencian terhadap Islam. Fazadallahu marada. Lalu Allah tambahkan lagi penyakit mereka itu. Hasad dengki. Hasad dengki tadi terhadap orang Islam ni. Allahu Akbar, itu. Baik. Jadi dalam surah Maidah Allah berfirman, "Fataral ladzina fi qulubihim maradun." Nah, Allah sebut marad nifaq tu sebenarnya penyakit. Sebab tu muslimin dan muslimat jangan bagi ada sifat ini dalam hati kita. Nah, sifat ni Allah sebut sifat penyakit. Hari ni orang takut kalau penyakit apa? Dia kata kanser, kencing manis, darah tinggi pun semua dia takut. Kadang-kadang tak takut sifat apa? Sifat nifaq. Allahu Akbar. Ya. Sifat nifaq ni halus ya. Dia masuk pada diri seseorang tu tanpa disedari nanti. Baik, fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indih wa yusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Allah cerita sifat munafik dan surah Maidah Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Siapa orang tadi? Orang munafik. Penyakit apa? Nifaq. Bersegera mendekati mereka. Mereka siapa? Orang Yahudi dan juga Nasrani, Ahlul Kitab. Nah, mereka lebih terima Ahlul Kitab tadi. Baik, seraya mereka berkata, tu kata mereka apa? Kami takut akan mendapat bencana. Takut akan mendapat bencana bila duduk dengan Muhammad dah. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan. Tapi Allah sebut taklah Allah sebut mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan, iaitu kepada Rasulnya atas sesuatu keputusan dari sisinya. Maka kerana itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahsiakan dalam diri mereka. Allah sebut apa? Mereka pasti menyesal dengan sifat nifaq yang mereka sembunyikan tadi. Baik, Imam Tabrani diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya. Kata Ibn Abbas baik dahulunya dia kata Abu Barzah Aslami. Ini ada cerita ya. Abu Barzah Aslami adalah seorang bomoh. Kita orang bomoh pawang dulu panggil pawang dah. Kita sekarang panggil bomoh. Sekarang kalau orang sampai pawang ni budak-budak sekarang tak apa nak tahu kalau dia panggil pawang sekarang panggil bomoh. Tu. Baik dialah yang biasa memutuskan perkara antara orang Yahudi yang berselisih tu. Baik, Abu Barzah Aslami ni nampak tak ya? Okey tu. Baik, lalu ada sebahagian kaum muslimin juga datang kepadanya. Datang kepadanya ya, iaitu sedangkan dia ni bukan Islam. Dia bukan Islam tadi. Baik, lalu Allah turunkan ayat. Allah turunkan ayat itu yang ayat yang kita tengoklah. Alam tara ila ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tampak ayat in aradna illa ihsana wa taufiqa. Sama yang tadi dah. Apakah kamu tidak perhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman? Ini orang munafik mengaku dirinya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu, iaitu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, iaitu kitab-kitab yang terdahulu. Sampai pada ayat Allah sebut, ini sumpah mereka, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Tunduk kepada yang bukan daripada Al-Quran, bukan daripada Nabi SAW. Jadi Allah jelaskan siapa mereka itu. Siapa mereka itu? Tengok ayat seterusnya ya. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Ya. Jadi Allah jelaskan hak sini. Allah bagi ancaman kepada mereka dah. Sebab mereka rasa sifat nifaq yang ada di mereka itu boleh sembunyi. Nabi tak tahu. Sahabat-sahabat tak tahu. Tapi Allah sebut ulaikal ladzina ya'lamu Allahu fi ma fi qulubihim. Tu sebut ulaika, mereka itulah. Siapa? Orang munafik ya. Alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim.
adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Tu. Dan maknanya Allah bagi ancaman di sini, Allah tak sebut nama. Tapi Allah bagi gitu supaya apa? Mereka ni bila dengar ayat macam ni, mereka akan takut supaya mereka kembali kepada Islam, dengan Islam yang tulen. Bukan dengan apa sifat nifak tadi. Nah, baik, maksud ni mereka itulah kaum munafik. Allah jelaskan, Allah Maha mengetahui isi hati mereka. Kenapa? Setiapnya itu akan dapat balasan daripada Allah Ta'ala terhadap perbuatannya itu. Kerana tidak ada satu pun yang boleh mereka sembunyikan apa yang dalam hati mereka. Tidak. Baik, sebab tu maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'arid anhum. Kerana itu berpalinglah kamu yang Muhammad daripada mereka. Baik, sebenarnya kalau kita lihat pada ayat lain, Allah ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cerita orang tu, tapi Nabi tahu sebab apa? Allah cerita sifat mereka. Antaranya lain fil lahnin fi qaulin. Lahnin fi qaulin mana berlembut dalam percakapan mereka. Allah kata orang apa? Allah bercakap tu macam kita kata apa? Manis macam gula. Itu. Ini sifat mereka yang sebut dah. Fil lahnil qaul. Allah kata dah, engkau akan kenal mereka ya Muhammad pada budi bicara mereka. Budi bicara mereka tu kenal orang munafik. Sebab munafik ni, mereka ni orang panggil dia macam pelakon. Pelakon tu bukan nak kata pelakon munafik dah, tapi macam itulah, sebab dia pelakon benda tu bukan jadi betul. Kan tak? Pelakon mati. Tengok lepas tu duk jalan lagi, tak mati pun. Okey, baik. Baik, jadi Allah jelaskan mereka itu akan dibalas. Oleh sebab tu Allah jelaskan, wahai Muhammad, cukuplah keadaan mereka itu. Cukuplah keadaan mereka itu. Allah Ta'ala Maha mengetahui zahir batin mereka. Allah tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah jelaskan kepada Nabi, fa'arid anhum, kerana itu berpalinglah kamu dari mereka. Maknanya jangan bersikap kasar. Jangan bersikap kasar disebabkan apa yang ada dalam hati mereka. Baik. Ini hal ini kalau kita lihat samalah seperti mana Abdullah bin Ubay bin Salul, anak dia nama Abdullah juga. Anaknya memeluk Islam, dan Islamnya Islam yang kuat. Dia pernah minta kepada Nabi SAW supaya nak bunuh bapaknya tadi. Sebab bapaknya ketua kepada munafik. Memang dia tahu. Tapi Nabi tak benarkan. Ini sama tu, Nabi tak benarkan. Tu. Nabi kata apa? Nanti apa kata Nabi kata apa manusia pula Muhammad bunuh pengikutnya. Biar anak bunuh bapak kan. Tu. Zaman dulu anak bunuh bapak tu dalam peperangan tu perkara biasa. Sebab bila mana kita bapak tidak Islam, anak Islam berlaku peperangan, anak tak kira, anak akan bunuh. Akbar. Kita ini memang tak sanggup pun tak. Orang nak bunuh tu orang yang kita kata hilang mental. Okey. Okey, baik. Dan kemudian Allah Ta'ala pesan pula supaya berlembut dengan mereka, jangan kasar. Berpaling kepada mereka ni, mana jangan berkasar dengan mereka. Wa'idhum. Dan berilah mereka pengajaran, iaitu nasihatlah mereka. Nasihatlah mereka. Iaitu laranglah mereka ya Muhammad daripada kemunafikan mereka. Dan juga menyimpan rahsia-rahsia yang jahat dalam hati mereka. Sebab kita lihat nak berlakunya peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab ya. Peperangan Ahzab ni kita dah lepas dah. Kalau dulu peperangan Uhud kan, peperangan Uhud, tapi Nabi SAW selamat juga. Sedangkan pok-pok ni munafik nak supaya Nabi mati. Sebab tu masa pergi tu Abdullah bin Ubay bin Salul, dia bersama dengan 300 pengikutnya minta balik. Minta balik kepada Nabi dah. Kata mereka bagi helah, inna buyutana aurah, sesungguhnya rumah kami terdedah. Kami takut nanti orang-orang kafir Mekah serang rumah kami, anak bini kami habis mati. Kami nak balik jaga rumah. Nabi terpaksa lah, 300 orang balik je tu. Akhir apa? Itu peperangan Uhud. Kemudian selepas tu berlakunya peperangan Ahzab ataupun Khandaq. Baik, peristiwa dia. Abdullah bin Ubay bin Salul juga, dia bersama dengan satu puak Yahudi. Dia berbincang dengan mereka ini supaya bersekutu dengan dia nak serang Nabi. Kemudian dia pergi ke Mekah.
Dia pergi ke Mekah jumpa dengan pembesar-pembesar Quraisy di sana, pembesar musyrikin Quraisy ya. Nah, yang diceritakan punya pok Yahudi yang berada dalam Madinah tu dah bersedia untuk menolong. Dah bersedia untuk menolong. Nampak tak? Itu saya kata betapa bahayanya orang munafik ya. Mana terancamnya dah Islam dan juga umatnya terancam sejak zaman Nabi SAW ni ya. Zaman bila-bila pun terancam ya. Allahu Akbar. Baik. Jadi Allah sebut kepada Nabi SAW, wa'idhum, berilah mereka pengajaran, iaitu nasihat kepada mereka, tinggalkanlah sifat kemunafikan itu. Ya. Baik, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Tu nasihat Allah lagi kepada Nabi. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Betul, bagi nasihat tapi yang berkesan kepada mereka. Iaitu maksudnya nasihatlah mereka dengan kata-kata yang dapat berkesan dalam dalam hal yang terjadi antara Nabi SAW dengan mereka, ya, supaya mereka dapat berhenti, dapat mencegah daripada perbuatan yang tak elok tadi. Termasuklah ni Allah Ta'ala beri ancaman tentang apa? Orang munafik neraka yang paling bawah sekali. Orang yang tidak taat kepada Rasul bermakna tidak taat kepada Allah. Itulah nasihat Nabi SAW, supaya mereka taat kepada Rasul bermakna mereka taat kepada Allah. Baik, kita lihat pada ayat seterusnya. Sebab ayat seterusnya iaitu taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul itu wajib. Tengok ayat dia, satu-satu dia ada sambungan sambungan dia tu. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Inilah apa? Allah tu nak ayat ini supaya mereka tadi taat kepada Rasul, jangan mempelangi Rasul. Tu ya. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a. Ini bukan Nabi Muhammad saja. Allah pesan kepada mereka tak? Dan kami tidak mengutuskan seseorang rasul pun. Maknanya sejak zaman dahulu dah sampai Muhammad, melainkan untuk ditaati. Melainkan untuk ditaati. Sebab fahamlah, Rasul ini mereka adalah pesuruh Allah. Mereka mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapat bimbingan daripada Allah Taala. Segala kata mereka, gerak-geri mereka, semua itulah hidayah daripada Allah Taala. Baik, makna sini adalah maknanya itu Allah Ta'ala wajibkan taat kepada Rasul yang Allah utuskan kepada mereka. Dan tapi nak taat itu bukannya senang. Bukannya senang. Kita lihat tak, itu hak zaman dulu ada Rasul pun orang tak taat. Kita sekarang jauh daripada Rasul, lagi orang tak taat sebenarnya. Tapi tak nampak lah. Sebab kita nampak orang tu dia sama dengan kita. Dia kadang-kadang mari kita pun mari masjid juga, walaupun dia mari bulan Ramadan saja. Atau mari sembahyang Jumaat saja kan. Tapi semua tu akan boleh berlaku bila? Biiznillah. Itu ya. Biiznillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah, makna dengan taufik pada Allah, barulah ada kekuatan kita untuk ikut Rasul. Baik, kata Imam Mujahid, soal ahli tafsir iaitu katanya seseorang pun, dia kata tak ada seorang pun yang akan taat Rasul kecuali dengan izin daripada Allah Ta'ala, iaitu taufik pada Allah. Maknanya tidak ada yang dapat taat kepada Rasul kecuali yang Allah beri taufik untuk melakukan hal demikian itu. Dan ini samalah seperti mana Allah cerita dalam surah Ali Imran, ba'da billahi syaitanir rajim, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum biiznih. Sama Allah sebut biiznih. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu, wahai Muhammad, ketika kamu memunah mereka dengan izinnya. Dengan izinnya, dengan taufik pada Allah Taala. Ini makna peperangan orang Islam dengan orang kafir. Walaupun kata Nabi bunuh tu, Nabi berapa orang Nabi bunuh ya. Hak lain tu sahabat-sahabat belaka. Baik, iaitu maknanya dengan perintah dan takdir, kehendak, kekuasaan Allah, Dia yang beri taufik kamu,
Untuk menghadapi orang kafir tadi dan juga orang munafik tadi. Baik. Dan kemudian Allah jelaskan keadaan mereka tadi. Walau annahum idh zalamu anfusahum, sesungguhnya jikalau mereka, siapa mereka tadi? Orang munafik tadi, ketika menzalimi diri mereka sendiri. Zalimlah sebab buatnya mereka berpura-pura beriman tapi mereka menempuh neraka. Sebabnya apa? Sebab mereka bukan Islam yang sebenar. Bukan Islam yang sebenar tadi. Baik, maksudnya Allah beri arahan kepada pelaku maksiat ataupun pokok-pokok yang tadi. Pelaku dosa, orang munafik tadi sebab mereka dahulu buat dosa mungkin kerana apa? Dalam keadaan kekeliruan, kemaksiatan, supaya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ampun kepada Allah. Minta ampun, bertaubat bertaubat kepada Allah Taala di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengarahkan mereka supaya minta. Allah minta pula Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka ni datang merayu kepada Nabi, mohonlah keampunan untuk mereka kepada Allah. Sebab apa? Jika mereka melakukan perintah tersebut, nescaya Allah akan terima taubat mereka itu. Allah akan mengampuni mereka. Allah. Sebab tu tengok pada akhir ayat pada dua perkara Allah sebut. Yang pertama tak? Tu. Walau annahum idh zalamu anfusahum, dan kalaulah sekiranya orang-orang yang zalim diri mereka itu sendiri, mereka datang kepada engkau ya Muhammad, fastaghfirullah, mereka memohon keampunan kepada Allah depan Nabi. Wastaghfara lahumur rasul, dan kemudian Nabi pula memohon pengampunan kepada Allah kepada mereka. Lawajadullaha tawwabar rahimah. Itu jawapan Allah Taala. Tentulah teman, nescaya mereka akan mendapat Allah Taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Allahu akbar. Itulah kita lihat sifat rahmat Allah Taala muslimin dan muslimat. Manusia ni buat kesilapan, kesalahan. Allah Taala mengetahui manusia ni dhaif, lemah. Khuliqal insanu dhaifa. Ayat Quran, Al-Quran itu dicipta dalam keadaan lemah. Allah faham. Jadi Allah buka pintu taubat. Allah buka pintu maghfirah, pengampunan, pintu rahmat Allah Taala yang amat besar untuk manusia memohon pengampunan tadi. Dan ayat ini lebih kepada orang munafik tadi. Sedangkan sebelum tadi sebenarnya bentuk teguran Allah Taala dan juga ancaman. Allah Taala Maha mengetahui apa yang ada dalam isi hati mereka, dan berhentilah daripada perbuatan tersebut, bertaubat, datang kepada Nabi, minta pengampunan, minta pengampunan kepada Allah, dan juga Nabi insya-Allah akan minta pengampunan kepada Allah Taala untuk mereka. Itulah apa? Tugas Nabi hanya menyampaikan. Tugas Nabi hanya menyampaikan, dan tugas pula kita umat adalah menerima apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Taala Maha Pengampun. Allah jelaskan kalau orang munafik ini yang mereka zalim diri mereka, mereka tidak terima hukuman, tidak menerima hukum yang diputuskan oleh Nabi. Mereka datang bertaubat kerana nifak mereka itu, memohon pengampunan kepada Allah Taala pada dosa-dosa mereka, mengaku kesilapan mereka itu, dan kemudian Allah Taala jelaskan, ya Muhammad, kau juga minta ampun untuk mereka sebab mereka dah nak bertaubat. Nescaya mereka akan mendapat pintu taubat Allah Taala yang maha luas, di atas iman yang benar. Di atas iman yang benar je. Kalau tak benar tak boleh lah. Dah. Jadi alhamdulillah, muslimin dan muslimat Allah Taala, kita lihatlah. Saya sebut tadi sifat nifak tu sejak zaman Nabi SAW, dan dia sampai bila-bila pun ada. Sebab tu kita ni na'udzubillah, kita takut je. Kadang-kadang ada dalam tu salah satu sifat. Sampai Nabi kata apa? Siapa ada salah satu sifat munafik, maka dia ada satu sifat. Tapi kalau mereka ada keseluruhannya, maka dia munafik yang tulen. Allahu akbar. Semoga Allah Taala mengampuni kita lah kalau ada kesilapan yang kita lakukan. Takut kita kadang-kadang macam-macam lah kita kata apa. Manusia ni tak selamat daripada kesilapan tadi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan slot kita pagi ni dapat jadi panduan pengajaran kepada kita. Kita tak nak jadi kepada golongan kita dia. Kita nak jadi orang yang kita dengar perintah Nabi. Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Seperti mana sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu yang Allah jelaskan, wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang yang berjaya, orang yang selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dan dapat wawarkan pula kepada yang tiada sini.
Walahuna aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.